Yang sahih di RTM, terima kasih kerana memilih berita perdana edisi 11 November #MyPRU15. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayat Nawai. Berikut paparan utama malam ini. KDNK suku ketiga 14.2%, bukti kejayaan kerajaan pulihkan ekonomi. Ujian penuh esok, tentukan pembukaan semula perkhidmatan LRT. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertumbuhan KDNK suku ketiga tahun ini meningkat sebanyak 14.2%, bukti kemampuan kerajaan mengukuhkan ekonomi negara. Pertumbuhan mampan tersebut menafikan dakwaan kerajaan gagal memacu perubahan di sebalik kelembapan ekonomi global. Menurut Perdana Menteri, prestasi itu jelas menunjukkan kejayaan negara memacu pemulihan ekonomi pasca COVID-19 didorong pembukaan ekonomi selaras peralihan ke fasa endemik. Selain kejayaan memberangsangkan penggunaan sektor swasta dan pasaran buruh negara. Begitu juga dengan pengangguran. Pengangguran pada Ogos 2021 4.6%, bulan lepas 3.7%, kita kata itu dah sangat bagus. 3.7%, manakala bulan ini, bulan September 2022, 3.6%. Mana lebih menurun lagi dari segi kadar pengangguran. Sektor perniagaan juga semakin kukuh melalui jualan sektor pembuatan pada September lalu sebanyak RM161.7 bilion. Ia menyaksikan peningkatan 19.5% berbanding September 2021, terutama sektor elektrik dan elektronik sebanyak 24.7%, produk petroleum, kimia, getah dan plastik sebanyak 27.2%. Perdana Menteri berkata demikian selepas menghadiri program Moh Ngetih Santai Orang Kita di Kemayan Bera. Sementara itu, Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus yakin pertumbuhan KDNK tahun ini akan melepasi unjuran asal 7% berdasarkan prestasi ekonomi 9 bulan pertama 2022. Ya, manakala pertumbuhan bagi 2023 diunjur berkembang 4 hingga 5% kekal mengatasi paras sebelum pandemik. Jelas beliau lagi, di sebalik persekitaran global yang dijangka mencabar tahun depan, ekonomi negara akan terus berkembang. Peningkatan kukuh kadar guna tenaga dan upah akan menyokong permintaan domestik di samping penerusan projek infrastruktur sedia ada dan baharu antara faktor yang akan menyokong pertumbuhan 2023. We do see some challenges to growth, especially from the external front with global growth slowing. But I would like to stress again, we are not expecting a recession. The economy is still expected to expand between 4 to 5%, supported by domestic demand. Specifically, private sector spending is expected to benefit from continued improvement in the job market. Pertumbuhan ekspor dijangka menyederhana seiring permintaan luar lebih perlahan pada 2023. Namun kepelbagaian ekspor produk dan pasaran negara mampu mengurangkan potensi kejutan dalam permintaan luar. Rapid Rail Sdn Bhd akan menjalankan ujian penuh terhadap perkhidmatan sistem LRT yang terjejas untuk menilai sama ada ia selamat untuk dibuka semula kepada pengguna. Keputusan pembukaan semula perkhidmatan bagi 16 stesen LRT itu bergantung pada hasil ujian penuh yang dijalankan. Kita dah tentukan SOP dan
tarikh pembukaan bergantung kepada apa yang hasil daripada pengujian yang akan dijalankan pada malam ini sekali lagi, dan esok satu hari kita akan cuba dalam sistem yang normal, tetapi cuma untuk 16 stesen tu tanpa penumpang. Kerana kita kena berwaspada, berhati-hati sehingga selamat digunakan, tidak ada sebarang risiko, baru kita buka. Kerana saya dah berbincang dengan pihak prasarana, pengumuman perlu dibuat pada jam 6 petang sekiranya perkhidmatan hendak dipulihkan pada keesokan harinya. Pada masa sama, Kementerian dan Agensi Pengangkutan Awam Darat juga melakukan audit keselamatan bagi memastikan LRT selamat digunakan. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan melantik syarikat perunding bebas untuk melihat semua aspek termasuk kemungkinan unsur sabotaj. Setakat ini disebabkan apa yang kita lihat adalah kerana sistem dan signaling. Setakat ini, walau bagaimanapun, pihak kerajaan atau prasarana telah mengambil keputusan dan telah melantik sebuah syarikat perunding bebas, WSP, sebuah perunding yang terima perunding yang memang disegani di peringkat antarabangsa, menjadi konsultan kita untuk melihat semua aspek termasuk apa yang telah dinyatakan. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Semua pihak yang terlibat dalam aktiviti berkempen PRU15 perlu sentiasa mengambil langkah pencegahan bagi mengelak penularan COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka turut digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka khususnya di tempat-tempat sesak walaupun ia tidak diwajibkan. Dalam kita berkempen, sebab itu ada yang pakai mask pun ada sewaktu berkempen, ya, walaupun itu tidak diwajibkan. Tetapi untuk melindungi diri kita sendiri, kitalah yang perlu memainkan peranan. Ya, kalau tempat bersesak-sesak, mungkin kitalah yang patut mengurangkan kesan yang buruk kepada kita. Jadi dalam kegairahan berkempen, jangan lupa COVID masih berada di sekitar kita, masih berada di sekeliling kita. Kita tak tahu siapa yang COVID punya pembawa ni di kalangan kita semua. Kebajikan dan pembangunan masyarakat orang asli terus menjadi keutamaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pelbagai inisiatif kerajaan telah dibawa kepada masyarakat orang asli terutama ketika beliau memegang jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar suatu ketika dahulu. Antara diberi penekanan adalah aspek perumahan serta bantuan membaik pulih rumah masyarakat orang asli. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama penduduk kampung orang asli Bukit Kemuruh. Hadir sama calon bagi Dun Kemayan Khairul Nizam Muhammad Zuldin dan Perdana Menteri turut berkesempatan mengetih bersama lebih 150 penduduk masyarakat orang asli suku Semelai. 25 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRU15 dibuka. Turut ditahan seorang lelaki kerana disyaki menimbulkan kekecohan di sebuah pusat daerah mengundi di Batu Berendam, Melaka. Pengarah operasi PRU15 PDRM Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, individu terbabit ditahan bagi membantu siasatan kes berkaitan khianat dan ugutan jenayah.
Sementara kesalahan lain, parti bertanding merangkumi kesalahan menghasut, ugutan jenayah, merosakkan bendera dan papan tanda milik parti politik serta calon semalam. Dalam pada itu, 1,994 permit dikeluarkan bagi mengadakan ceramah sepanjang kempen semalam dengan 46 ceramah dikesan tidak memiliki permit. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik saudara, kempen fitnah dan memburukkan lawan serta parti seharusnya ditolak sama sekali. Tindakan itu juga bukan sahaja tidak relevan, malah boleh mencetuskan huru-hara terutama dalam kalangan penyokong. Bagi calon di Parlimen Hulu Selangor, mereka mengakui kempen secara sihat tanpa memburukkan mana-mana pihak amat penting, tidak kiralah melalui media sosial maupun fizikal. Kita kena buat satu kempen yang sihat. Kempen yang mana kita buat apa yang kita buat. Kalau kita janji atau kita buat kerja yang kita buat. Saya dengan ni saya tengok boleh katalah yang 66 pun sampai sekarang saya tak dulu dengar lagi. Dan saya sini saya tak suka menghina siapa-siapa. Pasal apa? Bagi saya cuma nak buat sesuatu yang baik kepada orang Hulu Selangor. Saya nak beritahu dengan orang Hulu Selangor apa yang kelebihan saya. Dan saya rasa yang paling elok daripada kita memfitnah orang, cari jalan macam mana nak we have short term, mid term, long term plan. Itu yang penting untuk negara kita. Macam mana kita nak selamatkan negara kita daripada isu-isu yang sedang berlaku. Let's not complain and blame anybody. Momentum kempen bertemu komuniti setempat mengisi jadual padat calon-calon bertanding. Turun padang dalam suasana harmoni dan santai, pendekatan harian jentera dan calon mendekati pengundi. Kibaran bendera parti memenuhi segenap kawasan di seluruh negara. Siapa yang paling banyak mengibarkan bendera parti bukan penentu kejayaan memenangi sesebuah kursi. Namun, apa yang pasti, kemeriahan sekitar seminggu kempen yang masih bersisa dimanfaatkan semaksimumnya setiap calon. Wartawan Farhana Azwani Ismail meninjau bahang PRU15 di Parlimen Gombak. Pemerhatian sepanjang 7 hari kempen di Gombak mendapati bendera parti mula dipasang menghiasi jalan-jalan utama oleh parti politik sejak hari penamaan calon Sabtu lalu. Tidak terkecuali kain rentang serta sepanduk dengan pelbagai bentuk dan pendekatan dihasilkan calon. Buat masa sekarang ni kita bendera, banner panjang, long banner,
banting kat pokok-pokok. Lepas tu poster ni baru sampai. Biasanya kita akan kumpul di logistik dulu. Lepas tu kita akan bagikan mengikut PDM-PDM yang ada dalam Parlimen Gombak. Ada 47 PDM. Dibuat oleh MK dan wanita. MK ni keadilan di Harapan lah. Jadi dia mula daripada pagi pukul 9 sampai ke pukul 8 malam. Bendera kecil, badan besar semualah. Semua dia orang buat tu. Ada juga bendera yang perlu dipasang semula kerana rosak akibat faktor cuaca. So memandangkan cuaca yang buruk sekarang ni, kita mungkin akan sulam baliklah benda-benda yang rosak, kena tiup angin, banjir kilat sekarang ni. So terpaksa lagi tambah rasanya. Khidmat sukarelawan ditagih bagi melancarkan proses pemasangan bahan-bahan kempen ini. Kita bergerak memang by group. Dalam gerakan untuk pasang bendera ni, kita ada 3 portfolio. Poster, keselamatan dan gerak gempur. So ketika jentera poster tu berjalan, gerak gempur dan keselamatan akan turut bersama untuk memastikan keadaan itu sentiasa tenang dan selamat, insya-Allah. Lebih meriah, bendera parti digantung di kediaman penduduk menandakan sokongan peribadi masing-masing. Parlimen P098 Gombak menyaksikan pertandingan 5 penjuru antara BN, PH, Pejuang, PN dan juga calon bebas. Berdasarkan daftar pemilih, seramai 206,744 pengundi yang layak mengundi di Parlimen Gombak pada 19 November nanti. Laporan Farhana Azwani Ismail yang sahih di RTM #MyPRU15. Keperluan untuk membina sekolah baharu perlu diberikan perhatian oleh bakal pemimpin di Parlimen Hulu Langat. Ini mengambil kira jumlah penduduk yang semakin meningkat selain memastikan pelajar mendapat hak sewajarnya untuk sebuah institusi pendidikan yang lebih selesa. Yang paling perlu satu sekolah menengah kebangsaan, kerana setakat ini untuk komuniti kat sini tak cukup. Kita ada hanya satu sekolah, jadi SMK Sarjana Impian. Itu pun Sarjana Impian tu kalau ikutkan persebadanan semula ni di luar kawasan Parlimen. Jadi untuk Parlimen Hulu Langat ni, especially terutama di Prima Sarjana ni, kawasan ni, kita amat memerlukan sekolah menengah kebangsaan lah satu. So yang lain-lain saya rasa okey. Kalau penambah baik tu, kita buat sekolah macam yang tapak sedia ada ni. Kita buat sekolah sebab sekarang ni pun macam kondo-kondo dah banyak. Jadi penduduk pun dah ramai. Sekolah yang sedia ada pun tak mencukupi untuk menempatkan anak-anak kita kan. Lagipun yang ada pun jauh, costing satu tambang sekarang kan. So kalau ada yang dekat sini lagi better, lagi bagus. Jadi mak-mak, parents senang lah. Just boleh hantar jalan kaki saja. So jimat kos lah. Sekolah menengah satu je. Jadi memang perlukan sekolah. Jadi kalau kata yang kita nak, apa yang kita minta tu biar dia orang kata orang yang betul yang boleh bawakan ke tengah, yang boleh realisasikan apa yang penduduk dan pengundi minta. Dulu pun saya pun tak nampak siapa yang saya nak undi dan kita tak tahu apa yang kita perlu minta pada calon. Jadi sekarang ni bila saya nampak, masa terkesan ialah masa Covid pertama dan masa keduanya adalah masa banjir. Calon BN Hulu Langat Datuk Johan Abdul Aziz mengakui kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan ada kewajarannya untuk mewujudkan sekolah baharu. Setiap kali hujan lebat yang luar biasa pasti akan banjir. Itu pula antara keluhan penduduk kawasan Segambut sekaligus menaruh harapan tinggi kepada wakil rakyat. Antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir adalah Kampung Segambut Luar, Kampung Segambut Dalam dan Kampung Masjid Segambut. Tapi yang ada banjir dekat sana, Segambut Dalam. Sana jalan nama Segambut Kampung Al-Budia, Masjid Kampung Al-Budia. Tengoklah banjir macam mana bang. Kalau lebat, air deras, laju. Habis barang-barang rumah orang, rumah bawah tu hanyut. Segambut Dalam dia punya keutamaan dia banjir bang. Banjir memang kalau hujan tak berhenti-henti tu memang banjir tiap tahun mesti tak ada miss punya. Tak pasti, tak nampak lagi bang. Belum nampak lagi apa yang diorang buat lagi kan. Ada yang sungai-sungai tu yang kat masjid tu apa semua tu ada perubahan sikit lah bang kan. Tapi still masih ada ni lagi lah.
Kena ambil tahulah, kena pantau lagi lah kan pasal apa. Lalunya pelapasan kolam najis pada atas sana kan yang jadi punca banjir. Perlu ambil tahulah kan. Kadang-kadang ke bersih-bersihkan orang yang buang-buang barang semua kan. Tapi ada kat lah, ada buat, bukan tak ada. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Anda masih bersama Berita Perdana. Masa depan golongan belia terus menjadi fokus utama kerajaan dengan menyediakan pelbagai program menjana pekerjaan. Lebih-lebih lagi selepas berakhir fasa pandemik COVID-19 yang mengakibatkan ramai belia kehilangan pekerjaan dan kadar pengangguran turut meningkat. Keadaan kini semakin pulih mengikut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Bilangan penganggur mengekalkan tren menurun selama 14 bulan berturut-turut kepada 605,000 orang pada September berbanding 612,000 orang pada bulan Ogos. Pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Cinasami memperincikan jana kerjaya belia dalam segmen Undi Kita. Kadar pengangguran di Malaysia terus menunjukkan tren penurunan kepada 3.6% pada September 2022, menurun 0.1% berbanding 3.7% pada Ogos. Malah bilangan penduduk bekerja di negara ini terus meningkat sebanyak 0.2% kepada 16.05 juta orang pada September berbanding 16.02 juta orang pada Ogos. Ini membuktikan keberkesanan pelbagai program seperti jamin kerja yang dilaksanakan Kementerian Sumber Manusia bersama agensinya Perkeso yang sekaligus meningkatkan keyakinan graduan dalam mencari pekerjaan. Seperti kita sedia maklum, kadar pengangguran di negara meningkat ketika negara berada di fasa pandemik COVID-19. Tetapi dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia, kerajaan dan juga pihak majikan di negara ini, satu program yang diberi nama Jamin Kerja telah diadakan di seluruh negara. Dengan program Jamin Kerja ini, difahamkan kadar pengangguran dapat dikurangkan dengan menawarkan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan golongan belia. Pada masa sama, golongan belia juga dapat memilih pekerjaan mereka berdasarkan dengan apa yang ditawarkan melalui Karnival Jamin Kerja yang diadakan di setiap kawasan, lokasi dan juga negeri. Mendapatkan kerja untuk semua orang dan dapat senang sikitlah untuk orang datang untuk interview semua. Dan ini merupakan peluang yang sangat baik sebab mereka boleh terus interact bersama dengan majikan dan boleh mendapatkan banyak informasi sebab waktu COVID ramai yang tak dapat kerja dan sebab tu ramai berasa sangat susah untuk cari kerja. Walaupun cari kerja online pun kadang-kadang susah juga. Program macam ni sangat membantu semua orang untuk dapatkan kerja sebab ada banyak company. Jadi kita boleh cuba interview, banyak pilihan dan boleh beri pengalaman lah untuk interview juga. So bagi saya ni salah satu inisiatif yang bagus. Dengan adanya benda ni, dengan kita tahu since pandemic terlampau banyak orang yang affected dan graduan banyak yang affected. So dengan adanya benda ni, dia salah satu memberi inisiatif kepada graduan ni untuk diorang lebih dapat peluang lah untuk mencari pekerjaan. Bagi Perkeso, selaras dengan visi Kementerian Sumber Manusia yang mahu mengurangkan kadar pengangguran, penyelarasan dilaksanakan dengan pihak majikan bagi memastikan golongan belia yang layak menerima pekerjaan. Sewaktu kita adakan karnival pekerjaan, pencari-pencari kerja mengikut kompetensi dan skill mereka
akan dipadankan melalui My Future Job itu sendiri. Dan di sini apabila peradangan itu berlaku, kami Kementerian Sumber Manusia melalui PKSO akan mempertemukan pencari pekerja ni dengan majikan-majikan yang bersesuaian dengan kompetensi skill yang mereka ada. Because dengan adanya matching ini, maka probability atau kebarangkalian untuk mereka mendapat pekerjaan adalah lebih tinggi. Mengikut laporan bulanan Perkeso, bilangan penganggur aktif mencatatkan penurunan 2.1% bulan ke bulan kepada 496,600 orang pada September berbanding Ogos 507,300 orang, manakala penganggur tidak aktif meningkat 3.5% kepada 108,400 orang berbanding 104,700 orang. Pada masa sama, bagi memudahkan golongan belia mencari pekerjaan, Perkeso memperkenalkan portal pekerjaan negara iaitu pusat sehenti dan rujukan utama kepada rakyat bagi inisiatif berkaitan pekerjaan termasuk program peningkatan kemahiran dan latihan semula. Dengan usaha ini, jelas menunjukkan kerajaan tidak pernah mengabaikan isu kebajikan golongan belia dan sentiasa mencari alternatif dalam meningkatkan kualiti hidup mereka. Muhammad Sami, RTM. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seperti yang pernah disentuh sebelum ini, corak cuaca hujan lebat bagi kebanyakan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung masih lagi dijangka akan berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Selain itu, corak cuaca ribut petir yang cenderung untuk berlaku pada waktu petang dan juga malam bagi kebanyakan negeri di sekitar barat Semenanjung juga dijangka akan berterusan untuk beberapa hari lagi. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan cuaca semasa oleh imej gambar radar. Imej ini menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak petang tadi melibatkan kebanyakan kawasan di sekitar barat Semenanjung seperti di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir ini hanya dijangka akan reda menjelang tengah malam nanti. Selain itu, ribut petir turut berlaku di beberapa kawasan sekitar utara Semenanjung dan juga di kebanyakan daerah untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu pada sepanjang malam ini. Oleh itu, orang ramai khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir diingatkan supaya berwaspada dengan corak cuaca ini yang dijangka masih lagi akan berterusan untuk beberapa hari yang akan datang. Kita lihat tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk negeri Sabah, ribut petir pada malam ini dilihat masih lagi berlaku di beberapa bahagian di sekitar pedalaman dan juga pantai barat negeri berkenaan. Manakala untuk negeri Sarawak, ribut petir pada malam ini berlaku di hampir ke semua bahagian dan keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan bahagian di negeri Sarawak pada waktu petang ini juga dijangka akan berterusan selama beberapa hari lagi. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
hampir 4 dekad skuad hoki negara berakhir. Dan untuk perkembangan selanjutnya kita bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan Syairul. Malam gemilang The Speedy Tigers. Selamat tinggal Liga Malaysia. Terima kasih Fatil dan juga dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kejayaan skuad hoki lelaki negara menamatkan penantian 39 tahun bergelar juara Piala Sultan Azlan Shah merupakan hadiah yang paling bermakna buat keluarga Malaysia dan peminat sukan tanah air. Menurut Ketua Jurulatih Arul Sevaraj, ia adalah mesej yang jelas daripada anak buahnya yang amat menghargai sokongan dan membalas semula kepercayaan peminat sukan negara terhadap mereka. Pada aksi final yang berlangsung penuh dramatik semalam, Malaysia berjaya menewaskan Korea Selatan 3-2 sekaligus menjulang trofi berprestij berkenaan buat kali pertama dalam masa 39 minit. Kejayaan itu pastinya amat dinanti-nantikan oleh pemain, barisan jurulatih serta pihak pengurusan yang selama ini dahagakan kejuaraan di pentas antarabangsa. Mesej untuk players pada halftime adalah you ada ribuan penonton datang nak tengok main. Bukan tengok you duduk atas padang, berdiri atas padang. So keluar main. Itu saja mesej. So dia main game yang dia main, patut main. Sebelum ini, Malaysia memulakan kempen dengan hambar apabila tumpas kepada Korea Selatan pada aksi pertama dan seri dengan Pakistan pada aksi kedua. Bagaimanapun, mereka menutup mulut pengkritik dengan bangkit mencatat kemenangan dalam 3 aksi terakhir ke atas Mesir, Afrika Selatan dan Jepun. Pada aksi final semalam, jaringan Shelo Silverius, Muhammad Razi Abdul Rahim dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain sudah cukup menghadiahkan kemenangan meskipun Korea cuba bangkit mengejar dengan 2 gol. Paling manis, kemenangan ini juga menebus kembali kekalahan 1-2 skuad negara kepada lawan yang sama pada final Piala Asia di Jakarta Mei lepas. Kejayaan skuad hoki lelaki negara menjuarai Piala Sultan Azlan Shah 2022 dengan menewaskan Korea Selatan 3-2 pada aksi final semalam turut mendapat reaksi pelbagai pihak. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam satu kenyataan menzahirkan ucapan tahniah dan kata-kata semangat buat pemain negara atas kejayaan tersebut. Selain baginda, Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut tidak melepaskan peluang menzahirkan ucapan yang sama ke atas kejayaan skuad kendalian Arul Sevaraj itu. Baginda berdua menzahirkan rasa bangga atas semangat kerja berpasukan dan semangat juang tinggi yang menjadi punca utama tumpasnya juara bertahan Korea Selatan di tangan The Speedy Tigers. Seri Paduka berdua turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak di sebalik tabir yang telah menyumbang di atas kejayaan tersebut. Baginda berdua berharap kejayaan itu menjadi pembakar semangat kepada pemain negara untuk berusaha lebih gigih dan meneruskan momentum cemerlang ini pada Piala Dunia di India tahun depan. Sementara itu, skuad hoki negara bakal menerima durian runtuh susulan kejayaan muncul juara Piala Sultan Azlan Shah semalam. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, beliau akan membentangkan perkara itu kepada barisan lembaga eksekutif untuk mendapat pandangan mengenai ganjaran yang akan diberikan. Ganjaran tu insyaAllah ada, hanya saya kena lontarkan satu idea pada barisan executive board. Kerana saya tak boleh sendiri buat keputusan, ada komiti. So bila komiti semua setuju, alhamdulillah insyaAllah dalam masa dekat kita akan buat satu majlis lah untuk meraihkan pemain-pemain. Alright? Beliau berkata demikian pada sidang minyak bersama Presiden Persekutuan Hoki Antarabangsa, Datuk Tayyab Ikram di Kuala Lumpur. Malaysia menamatkan penantian selama 39 tahun menjulang trofi Piala Sultan Azlan Shah selepas menewaskan juara bertahan Korea Selatan 3-2 pada aksi final. Pencapaian terbaik Malaysia pada kejohanan yang mula diperkenalkan pada tahun 1983 itu ialah muncul naib juara sebanyak 5 kali.
Turut sama melahirkan rasa bangga terhadap kejayaan itu ialah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri berkata kejayaan memenangi Piala Sultan Azlan Shah 2022 ini pastinya memberi suntikan semangat buat skuad negara dalam menghadapi Piala Dunia tahun hadapan. Beliau turut berharap kemenangan bersejarah skuad The Speedy Tigers ini dapat membakar semangat para pemain untuk melakar lebih banyak kejayaan kepada negara dan seluruh keluarga Malaysia. Semalam, skuad hoki negara melakar sejarah menjulang Piala Sultan Azlan Shah buat kali pertama apabila menewaskan juara bertahan Korea Selatan 3-2 dalam aksi final. Kemenangan itu menamatkan penantian 39 tahun Speedy Tigers untuk bergelar juara selepas kali terakhir mara ke final pada 2014. Tanda tanya mengenai status Petaling Jaya PJ City dalam saingan Liga Super akhirnya terjawab hari ini apabila kelab itu mengesahkan bakal menarik diri bagi saingan musim depan. Presidennya Datuk Seri Zubahan Kamal berkata keputusan dibuat bukan atas faktor kewangan. Sebaliknya kerana misi kelab tersebut yang dilihat tidak lagi bersesuaian dengan hala tuju penstrukturan Liga Malaysia Liga M pada tahun 2023. Jelas Datuk Seri Subhan, peningkatan kota kepada 9 pemain import daripada 5 sebelum ini turut memberi kesan kepada PJ City. Ini kerana kelab tersebut merupakan satu-satunya pasukan yang menggunakan 100% pemain tempatan sejak musim 2021. But coming back to our situation, while respecting that, we also got to be practical. That is not going to be easy. It's going to be struggle all the way. Even with 5 foreign, we also struggling. But we're not worried or we're not orang kata complaining, no. But with having more of these kind of conditions, it's going to be quite difficult for. Datuk Seri Subhan menjelaskan pemilik kelab QI Group turut mengalu-alukan mana-mana pihak yang berminat mengambil alih hak dan lesen pasukan itu untuk bertanding dalam Liga Super 2023. Saingan musim depan bakal menyaksikan beberapa perubahan peraturan oleh Liga Bola Sepak Malaysia. Antaranya, semua pasukan boleh menandatangani 9 pemain import selain perlu memiliki skuad bawah 23 yang akan bersaing dalam Liga Simpanan. Namun sayang tidak tepat. Baik, kita beralih ke perkembangan Piala Malaysia. Ketua Jurulatih Terengganu TFC Nafuzi Zain masih tetap merendah diri menjelang pertemuan suku akhir kedua di antara pasukannya dengan Kuala Lumpur KL City FC malam esok. Meskipun memiliki bekalan 1 gol, Nafuzi menganggap kedudukan itu masih belum selamat buat TFC dalam menjamin slot ke separuh akhir. Sebaliknya mengakui peluang tersebut masih lagi terbuka buat lawan mereka yang juga merupakan juara bertahan kempen trofi ini. Menurut Nafuzi, kelebihan tipis 1-0 ke atas KL City juga bukan jaminan untuk mereka mendabik dada kerana dia sedar dalam bola sepak, segala-galanya boleh berlaku. Pengendali kelahiran Kelantan berusia 44 tahun itu turut menasihati pemainnya supaya lebih berwaspada dan bersedia menangani tentangan sengit yang bakal ditampilkan The City Boys. Tambahnya, corak permainan yang berintensiti tinggi KL City juga menjadi antara faktor peningkatan prestasi skuad kendalian Boyan Khodak tersebut yang muncul naib juara Piala Konfederasi Asia AFC. Dalam pada itu, Nafuzi turut menjelaskan ketiadaan penjaga gol sensasinya Suhaimi Husin yang digantung perlawanan akibat kad merah tidak akan memberi kesan terhadap kubu pertahanan skuad penyu malam esok. Ini kerana TFC memiliki 2 lagi penjaga gol iaitu Rahadi Azli Rohalim dan Shah Mirza Yusof yang tampil dengan aksi cemerlang ketika menggantikan Suhaimi pada pertemuan di Ceras sebelum ini. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan tenis pusingan akhir Next Gen ATP. Pemain remaja Britain Jack Draper menampilkan aksi terbaiknya dalam kempen ini selepas menewaskan pemain tuan rumah Lorenzo Musetti pada aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan itu menyaksikan Draper memenangi slot ke separuh akhir sebagai naib juara kumpulan.
Draper turun pada pertemuan tersebut dengan misi wajib menang ke atas Musetti bagi menjamin tiket ke separuh akhir. Pilihan ketiga kejohanan itu berjaya melakukannya dengan kemenangan straight sets 4-0, 4-1 dan 4-3 ke atas Musetti. Ia juga kemenangan kedua Draper dalam 3 rekod pertemuan dengan Musetti. Selepas ini, pemain berusia 20 tahun itu akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima di separuh akhir. Bagi Musetti pula, kekalahan itu menamatkan terus prestasi cemerlangnya pada musim ini selepas menjulang 2 gelaran di Hamburg dan Naples. Dalam hal itu, pemain sensasi Switzerland Dominic Stricker meneruskan rentak cemerlangnya di kejohanan ini selepas mengungguli satu lagi peringkat kumpulan. Turun selaku pilihan ke-7, Stricker mencatat kemenangan straight sets 4-2, 4-1 dan 4-2 ke atas pemain Taiwan Sang Chun Sing, sekaligus mengekalkan rekod bersih 3 kemenangan. Sebelum ini, dia mengejutkan pilihan kedua kejohanan Lorenzo Musetti dan pilihan ketiga Jack Draper dalam 2 aksi peringkat kumpulan. Pemain berusia 20 tahun itu dijadual menentang pemain Republik Czech Jiří Lehečka di separuh akhir. Baik, ini pula perkembangan Piala Liga Inggeris. Manchester United mara ke pusingan 16 terakhir selepas menyingkirkan Aston Villa dengan kemenangan 4-2 di pusingan ketiga. Skuad kendalian Erik ten Hag bagaimanapun ketinggalan 2 kali dalam pertemuan di Old Trafford itu sebelum mampu bangkit mencipta kemenangan. Villa mendahului pada minit ke-48 menerusi jaringan Ollie Watkins sebelum Anthony Martial menyamakan kedudukan kira-kira seminit kemudian. Pelawat kemudian kembali di depan hasil jaringan sendiri Diego Dalot minit ke-61. Kedudukan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila rembatan Marcus Rashford pada minit ke-67 berjaya mengikat kedudukan 2-2. United kemudian menambah jaringan menerusi Bruno Fernandes minit ke-78 diikuti gol kemenangan Scott McTominay pada masa kecederaan. The Red Devils diundi menentang Burnley pada pusingan kalah mati pada 20 Disember ini. Skuad kebangsaan England semalam mengumumkan senarai pemain yang akan beraksi dalam kempen Piala Dunia 2022 di Qatar bulan ini. Antara yang dipanggil adalah pemain perancang James Maddison dan 2 penyerang, Callum Wilson dan Marcus Rashford. Perancang Leicester City Maddison dan penyerang Newcastle Wilson tidak pernah beraksi buat England sejak 2019. Namun, kedua-duanya kembali disenaraikan oleh Ketua Jurulatih Gareth Southgate selepas mempamer prestasi mengagumkan dalam saingan domestik musim ini. Rashford pula turut dipanggil semula selepas penyerang Manchester United itu kembali menemui sentuhan tajamnya. Penampilan terakhirnya bersama skuad The Three Lions ialah ketika final Euro 2020 menentang Itali. Pertahanan Manchester City Kyle Walker dan perancang Calvin Phillips turut tersenarai meskipun sering bergelut dengan kecederaan. Manakala hikmat pemain pertahanan Manchester United Harry Maguire juga masih ditagih walaupun jarang diturunkan. England akan memulakan kempen peringkat kumpulan Piala Dunia dengan menentang Iran pada 21 November diikuti pertemuan menentang Amerika Syarikat dan Wales. Ganz klar uns auf den Sport. Dalam hari itu, Jerman membuat kejutan dengan menyenaraikan pemain remaja Borussia Dortmund dalam skuadnya ke Piala Dunia. Ketua Jurulatih Hansi Flick menyenaraikan Moukoko selepas pemain berusia 17 tahun itu meledak 6 gol dalam saingan Bundesliga musim ini. Turut tersenarai pemain yang membantu Jerman muncul juara edisi 2014, Mario Götze yang bakal membuat penampilan semula selepas 5 tahun. Pemain berusia 30 tahun itu mempamer prestasi cemerlang buat Eintracht Frankfurt dalam saingan domestik musim ini. Bayern Munich mempunyai wakil paling ramai dalam skuad Jerman dengan Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry, Leon Goretzka dan Joshua Kimmich. Manakala penjaga gol Manuel Neuer akan mengetuai pasukannya dalam penampilan keempatnya di Piala Dunia. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 11 November 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. DM Piala Malaysia 2022. Semangat perjuangan terus diledakkan dalam memburu piala terpulung bola sepak Malaysia.
perlawanan seterusnya. Sabtu 12 November, Terengganu FC bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Bertemu kembali. Menurunkan inflasi menjadi cabaran utama Bank Pusat seluruh dunia selain Joe Biden akan berkunjung ke sidang kemuncak ASEAN. Jadi kita ikuti perinciannya dalam rangkuman dunia. Menurunkan inflasi merupakan cabaran terbesar dan segera yang dihadapi bank-bank pusat dalam ekonomi pasaran maju dan sedang pesat membangun. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva berkata, bagi menurunkan rekod inflasi yang meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh lebih 40 tahun di sesetengah negara, Bank Pusat Ekonomi Utama telah memulakan kitaran mengetatkan monetary secara agresif. Pun begitu, selepas pelaksanaannya, inflasi pengguna tahunan di Amerika Syarikat dilihat masih meningkat 7.7% pada Oktober, manakala inflasi di Britain melonjak 10.1% pada September. Lawatan kerja Presiden Amerika Syarikat untuk menghadiri sidang kemuncak Perkatian ASEAN di Phnom Penh, Kemboja bermula Sabtu dijangka menandakan lembaran baharu dalam hubungan ASEAN. Penolong Setiausaha Negara Amerika Syarikat Daniel Crittenbrink berkata lawatan itu merupakan bukti sokongan terhadap pemusatan ASEAN ketika ia berusaha untuk memperdalam perkongsian dengan ASEAN dalam semua sektor. Selain bertujuan membina rantau Indo-Pasifik yang stabil dan makmur. Dari Phnom Penh, beliau akan berlepas ke Bali, Indonesia untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G20. Beberapa eksekutif tertinggi pula mengundur diri daripada Twitter di tengah-tengah potensi risiko yang berpunca daripada pengambil alihan syarikat oleh Elon Musk. Beberapa pekerja turut meletak jawatan kerana bimbang berhubung potensi pendedahan terhadap undang-undang firma itu kepada Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan FTC diburukkan dengan kegawatan keuangan yang mungkin dihadapi Twitter. Minggu lalu, Musk mengumumkan pemberhentian separuh daripada tenaga kerjanya dengan alasan syarikat itu kerugian $4 juta Amerika setiap hari. Ya, kita kembali ke perkembangan dalam negara. 4 penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kelang, Selangor disahkan positif COVID-19 takat semalam. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, mereka sudah diasingkan mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada. Jadi mereka semua dah diisolasi mengikut SOP kita. Bila kita dah dapat tahu, we will isolate them. Kalau mereka tak diketahui dijangkiti dengan COVID-19, kalau ada gejala kita akan test. Jelasnya penduduk terjejas banjir di PPS tidak diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 mengikut protokol kesihatan yang dilaksanakan sejak awal tahun. Seorang lelaki maut manakala 4 yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 6 kenderaan di kilometer 280 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran nilai. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan memaklumkan mangsa yang terbunuh merupakan pemandu trailer dipercayai terbabas dan masuk ke laluan bertentangan. Mangsa Muhammad Iqbal Kamaruzzaman, 42 tahun, dalam perjalanan dari arah Seremban menghala ke Kuala Lumpur disahkan maut di lokasi kejadian setelah tercampak keluar daripada trailer. Kerja-kerja penyelamatan dilakukan di lokasi kejadian yang mengakibatkan kesesakan teruk sepanjang 7 km di kedua-dua arah yang berakhir pukul 5 petang tadi. 20 suspek ditahan ekoran kes colek seorang warga asing di Kulim, Kedah. Ya, dan 11 daripada suspek adalah warga asing, manakala 9 lagi warga tempatan. Tangkapan itu hasil beberapa serbuan di Pulau Pinang dan Kedah.
Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, serbuan dibuat ekoran aduan oleh seorang lelaki mengenai anak kepada rakannya yang diculik. Penculik menghubungi keluarga mangsa di luar negara dan menuntut wang tebusan RM700,000. Telah berjaya menyelamatkan mangsa di Taman Desa Aman Padang Serai Kulim. Hasil daripada serbuan yang dijalankan, pihak polis turut berjaya menahan 7 lelaki dan 2 wanita India tempatan serta 11 lelaki warga negara asing berumur lingkungan 24 hingga 60 tahun di beberapa lokasi di kawasan Bukit Bertajam, Pulau Pinang dan Kulim, Kedah. Kesemua suspek direman 4 hari hingga Ahad ini. Kematian pelakon sambilan dan pempengaruh Shazlin Zainal, 26 tahun akibat terjatuh daripada tingkat 22 Pangsapuri di Taman Iskandar, Johor Bahru pada pukul 12.50 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat memaklumkan mayat Shazlin ditemui orang awam di bahagian bawah Pangsapuri tersebut. Shazlin disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas kesihatan Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Siasatan awal polis tidak menemukan sebarang unsur jenayah di lokasi dan kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian diminta berhubung dengan pegawai penyiasat ASP Matnawi Abdul Rahman di talian tertera. Berita kematian pelakon berkenaan tular di media sosial selepas rakannya memuat naik hantaran memaklumkan perkara berkenaan. Pengusaha hotel di Kepala Batas Pulau Pinang mendapat limpahan rezeki apabila menerima permintaan tinggi pada musim pilihan raya. Banyak tempahan diterima daripada jentera pilihan raya selain tempahan pelancong pada hujung minggu. Laporan wartawan Tuan Ikram, Tuan Muhammad. Selepas 2 tahun terjejas akibat COVID-19, industri perhotelan negara kini kian pulih selepas kebenaran rentas negeri dibenarkan Oktober tahun lalu. Selain bergantung kepada kedatangan pelancong, ketibaan musim PRU 15 diakui memberi impak positif dengan membantu melonjakkan pendapatan para pengusaha hotel di Kepala Batas Pulau Pinang ini. Bagai pucuk dicita ulam mendatang, ketibaan musim PRU 15 sedikit sebanyak menaikkan kembali moral dan semangat pengusaha hotel di sini yang kebanyakannya baru bertapak kurang dari 3 tahun. Ini secara tidak langsung menyediakan peluang pekerjaan untuk penduduk setempat. Kalau sebelum PRU ni ada juga booking, tapi tak sebanyak macam ni lah. Pasal nak PRU kan, nak bangun kempen booking dalam 2-3 hari ni akan penuh lah selalunya. Dekat ni alhamdulillah lah, okey lah pasal nak cover yang untuk yang PKP tu. Kalau ikutkan memang beza banyak lah. Untuk waktu pembukaan tu kita tak expect pun sale sebanyak ni lah. Waktu PRU ni weekday tu memang full, bilik full apa semua. Setiap malam pun adalah customer call kata bilik ada tak apa semua. Kita pun macam mungkin ada event daripada untuk kempen ni kan. Sebelum ni waktu weekday pun kita tak ada. Maksudnya tak penuh macam ni lah. Memang setiap hari update apa semua memang penuh. Alhamdulillah hotel saya ni sebelum dengan selepas musim pilihan raya ni ada peningkatan dari segi bilik, terutama bilik lah. Tapi peningkatan tu memang penuh lah hari-hari. Cuma on off lah. Ada yang orang masuk, orang keluar, orang yang berbeza lah hari-hari. Tapi alhamdulillah lah. Semua bilik boleh kata penuh lah. Benda ni saya dah expect dah akan ramai lah sebab musim pilihan raya kan. Pengalaman yang lepas pun macam tu juga, dia ada peningkatan bila musim ada event apa atau pilihan raya ni memang meningkat lah dari segi bilik. Okay, untuk PRU ni, nak menjelang PRU ni banyak jugalah customer yang call, yang by walk-in, by telefon. Kira membantu sale dalam hotel kami jugalah, especially macam hari Jumaat, hari Sabtu, hari Minggu, customer banyak nak cari bilik lah macam tu.
Apa yang pasti, impak positif daripada PRU ke-15 ini bukan hanya akan dirasai pengusaha hotel di kawasan ini, malah membantu menjana ekonomi peniaga dan pengusaha kecil tempatan. Tuan Ikram Tan Muhammad, RTM. Ini kes Naya ni dia. Gara-gara terlebih tinggi, seorang wanita ini terpaksa baring dalam pesawat untuk ke destinasi yang dituju. Maknanya saya belum cukup tinggi sebab saya masih duduk. Okey, jadi jom kita saksikan paparan hashtag malam ini. Wanita paling tinggi di dunia, Romesa Gelgi, akhirnya berpeluang menaiki pesawat komersial buat kali pertama. Bagaimanapun, dia yang setinggi 215.16 cm itu terpaksa berbaring dalam pesawat berkenaan. 6 tempat duduk dikosongkan untuk memberikan ruang kepadanya sepanjang perjalanan 13 jam dari Istanbul, Turki ke San Francisco, Amerika Syarikat. Gelgi turut dinobatkan Guinness World Records dengan jari dan tangan terpanjang. Kereta Ferrari milik juara dunia Formula 1 7 kali Michael Schumacher dijual pada harga 69.7 juta ringgit dalam satu lelongan di Geneva, Switzerland. Model F2003 yang paling berjaya itu kini merupakan kereta F1 moden paling bernilai tinggi dalam sejarah. Schumacher, 53 tahun, masih dalam proses pemulihan sejak mengalami kecederaan kepala berikutan kemalangan ski pada tahun 2013. Dan ini pula kisah pelanggan kedai makan yang bersahaja menikmati makanan meskipun dilanda banjir hingga ke paras betis. Menerusi video ini yang dimuat naik akaun TikTok, kedai makan di Jalan Meru Klang tetap beroperasi bagi pelanggan menjamu selera selepas dinaiki air gara-gara hujan lebat yang berterusan. Maknanya sedap sangat tu makanan tu. Tak kisah dah air dah naik. Betul, tapi apa pun keselamatan perlu diutamakan. Betul. Sentiasa pelihara keselamatan dalam cuaca yang sebegini sekarang ya. Betul. Baik, nampaknya paparan itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Jumaat 11 November 2022. Ya, dan terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. #MyPRU15. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Teguh bersama.